Ada akuarium, Wonders Park, Science Valley, Pavilion I Tweet Tech, Cutting Edge, Kids World, Dinosaur Equator. Macam-macam tempat dan benda yang anda boleh dapati di Pusat Sains Negara di Bukit Kiara ni. So Haziq berada di sini hari ini untuk MSI. Kalau anda nak datang ke sini, datang sekarang. Tiket, ya Allah murahnya. Saya ni pertama kali tanya dekat orang dekat Pusat Sains Negara ni, berapa ringgit tiket nak masuk dekat dalam ni? Katanya dewasa RM6, kanak-kanak RM3 saja. Sangat-sangat berbaloi dan affordable untuk anda datang bawa anak-anak anda. Lagi-lagi cuti-cuti sekolah ni kan, untuk datang tengok apa yang ada dekat sini. Dan tarikan yang paling menarik sudah tentunya masa masuk je pintu masuk Petro Sains ni, Pusat Sains Negara ni, anda akan nampak apa ni? Ikan air tawar. Nak tengok apa lagi yang ada dekat dalam ni? Jom ikut Haziq pergi Pusat Sains Negara. Jom. Meriah dalam MHI, siaran 4 Mac 2023. Jom buat aktiviti sains dengan pelbagai projek menarik yang membantu merangsang minda. Pahit-pahit rasa ayat-ayat cinta juga. Santai hujung minggu dengan lagu Pahit-Pahit Rasa mengenali penyanyi Fathia ini. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam Sabtu kepada anda. Pastinya bercuti bersama keluarga. Pagi-pagi begini, Amboi Haziq, tinggalkan saya kat sini seorang. Pergi tengok ikan seorang. Baik, nanti kita bersama dengan Haziq di Pusat Sains Negara. Bagaimana mungkin ibu bapa ada idea lah juga untuk bawa anak-anak bercuti sempena dengan cuti sekolah ni. Masih banyak lagi masa. Mungkin ayah ibu pun kadang-kadang rasa macam, kita nak bawa anak kita gimana ya? Hari ini kita kongsikan. Mungkin ini antara lokasi yang menarik boleh membawa anak-anak. Siapa sangka Pusat Sains Negara, tadi pun abang-abang kameraman cakap, dah ada ya tempat-tempat ikan sebegitu di Pusat Sains Negara. Itu perkembangan yang kita bawakan untuk rakyat Malaysia bagi sempena dengan cuti sekolah ini. Tapi apapun, kita nak berkongsi terlebih dahulu berkenaan dengan cuaca hari ini. Dan pastinya cuaca ini sangat penting untuk kita ketahui. Apatah lagi di beberapa buah negeri, sebenarnya kita tahu seperti negeri Johor, pastinya negeri itu sedang mengalami satu situasi yang sangat mendukacitakan, insiden banjir yang terburuk sekali. Apapun kita dahulukan dulu perkembangan cuaca Kuala Lumpur setakat 9.50 pagi nanti cerah, begitu juga dengan Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar 9.20, dia hujan sekejap tadi, 9.50 nanti akan cerah. Ini antara Bandaraya Alustar, Kota Baru, Kuantan antara yang terkesan dengan hujan berterusan berlaku. Ipoh, Senai di Johor. Senai antara 10 daerah di negeri Johor juga terkesan disebabkan oleh hujan berterusan dan juga kesannya adalah banjir yang terburuk sekarang ini. Mungkin sedikit ribut petir, maklumat lanjut. Amaran ribut petir dikeluarkan 5.05 pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka di Negeri Sembilan, iaitu di daerah Kuala Pilah, Rembau, Jempol dan Tampin, manakala Negeri Melaka dan juga Sarawak, iaitu di kawasan Kapit dan Bukit Mabung sehingga 9 pagi Sabtu. Ini antara yang dikongsikan oleh Met Malaysia. Baik. Kita ketahui bahawa 3 hari lalu Johor telah pun dilanda dengan banjir yang sangat buruk. Antara daerah yang terkesan hebat iaitu di daerah Segamat, di Keluang dan juga Batu Pahat. Syaah di Segamat dikatakan kawasan yang paling buruk dalam tempoh lebih 20 tahun disebabkan banjir ini, dan kita ingin kongsikan salah satu daripada bikisan ini bagaimana mereka mangsa banjir yang terkesan disebabkan oleh banjir ini. Apatah lagi kepada memberi kesan hebat kepada peniaga dan juga penduduk yang telah pun 2 kali mengalami pemindahan di pusat pemindahan sementara. Sama-sama kita saksikan. Banjir, bencana alam yang saban tahun melanda negara yang bukan hanya memusnahkan harta benda, malah juga kehilangan nyawa. Disember 2020 dan Januari tahun lalu, Johor dan Pahang antara 2 buah negeri yang terjejas teruk akibat banjir. Terkini, kejadian banjir mendadak dan luar biasa di negeri Johor mengakibatkan ramai mangsa terpaksa menanggung kerugian. Rata-rata mereka tidak sempat menyelamatkan perkakasan rumah, barangan harian dan kenderaan susulan paras air yang naik secara tiba-tiba.
Turut terkesan, operasi perniagaan yang terpaksa diberhentikan sementara berikutan premis perniagaan mereka yang terletak di Majlis Perbadaran Yongping ditenggelami air sejak Khamis lalu. Peniaga makanan Johari Juki 61 tahun dan Latifah Rahmat 62 tahun menganggarkan kerugian sekitar RM10,000 terpaksa ditanggung kerana kerosakan peralatan elektrik di kedai mereka. Anggaran agak-agak saya nak cakap pun tak ada pasal peti ais ada, benda-benda lain, masakan beras apa kan, dapur semua tu lebih kurang anggaran dekat RM10,000 adalah kalau peti ais rosak apa kan, kena banjir. Anggaran saya bukan macam itu lah. Tutup kedai, ini saya tak tahu jangkakan banjir ni tak tahu surut bila. Kalau kata 4 hari dah saya tutup. Tapi nak masak tak boleh, air dah masuk air pasal pinggang. Dapur nak masak macam mana? 2 bulan yang sejak barang naik ni, kadang-kadang hanya dapat 300 saja keuntungan kita. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 100. Kita nak bayar gaji lagi pekerja. Pekerja 4 orang, kita nak bayar gaji lagi. Macam mana? Kalau dah dengan peti ais 3 habis, pinggan mangkuk habis, semua habis tenggelam semua. Macam mana? Harapanlah minta kalau ada bantuan untuk kita lah peniaga-peniaga ini. Adik pun nampak sendiri kan macam mana keadaan kita ni sekarang kan? Bagi mangsa banjir pula, mereka terpaksa berpindah ke PPS baru setelah laluan ke PPS Kampung Haji Kamisan Yongping dinaiki air. Pemindahan tersebut dilakukan pihak berkuasa setelah mendapati terdapat kesukaran bagi penghantaran bantuan seperti makanan, memandangkan laluan ke PPS terdahulu hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat sahaja. Pemindahan kali kedua ini menyebabkan Fatin Bakhtiar hanya berpindah sehelai sepinggang bersama anak dan suami. Pindah ke sini tadi pun memang tawakal betul lah, sampai truk polis tadi pun masuk air. Memang tak sangka sebab fikir anak-anak lah, takut sangat. Buku-buku sekolah memang habis lah pada rapat dah hari tu. Baju sekolah semua memang belum beli. Macam barang-barang sekolah memang habis lah. Surat beranak pun tertinggal kat rumah masa tu. Memang air masuk cepat sangat. Tak sangka sebab dekat sangat kan, hari tu bulan 1 baru kena. Belum habis kemas rumah. Lepas tu tiba-tiba dah kena lagi teruk daripada sebelum ni. Dah sampai ke bumbung rumah saya. Moga segala urusan mereka yang sedang berdepan dengan ujian ini dipermudah dan sabar menghadapinya. Baik, itu sebahagian daripada pengalaman diceritakan oleh kepada kita sebenarnya. Bagaimana baru saja bulan 1 yang lalu dan kini sekali lagi ujian besar mereka terpaksa melalui. Kita doakan moga-moga mereka ini akan dilindungi oleh Allah SWT dan juga kepada mereka yang ingin menyalurkan sumbangan kepada mereka, hulurkan dengan cara ataupun dengan individu ataupun organisasi yang lebih dipercayai untuk memastikan sumbangan itu betul-betul sampai kepada mangsa-mangsa banjir ini. Baik, tadi kita dah tunjukkan sedikit bagaimana rakan setugas saya. Seronok betul tengok ikan ya. Berseorangan pula tu di sana, tinggalkan saya seorang di studio. Haziq, mungkin kita nak bawakan sedikit perkembangan di Pusat Sains Negara. Apa yang sedang dilakukan itu bukan tengok ikan lagi kan? On video. Okey, jom. Ambul. Jauh dah. Tak berapa jauh. Nampaknya tak berapa berat lah Haziq, sebab Haziq boleh angkat diri sendiri. Memang tempat ni untuk kita angkat diri sendiri. Dekat Pusat Sains Negara sekarang ni, dekat tempat untuk anda angkat diri sendiri ni, untuk anda angkatlah. Puji diri sendiri. Kenapa nak apa dengan diri? Nak main ni? Duduk. Come. Yes. Okey, tarik. Ya, boleh bawa anak-anak anda datang sini sekarang di Pusat Sains Negara sebab ada ramai sangat pengunjung yang berpeluang untuk bawa anak-anak datang tengok keindahan. Bagi anak-anak jatuh cinta dengan sains. Jom kita tengok antara satu family datang pakai baju sama tau. Meriah. Jom. Sini. Assalamualaikum. Saya Haziq daripada MSI. Hari ini kami ada di sini untuk bawa anak-anak tengok apa yang best dekat Pusat Sains Negara ni. Akak dengan abang datang hari ni satu family pakai baju sama. Apa yang membuatkan akak dengan abang datang Pusat Sains Negara ni nak pakai baju sedondon ni? Lagi satu, kita senang nak nampak anak-anak dia pergi ke mana-mana kan sebab ramai orang. Jadinya kita nak kenal anak senang lah.
Masa sama dengan kita kan. Orang tengok pun orang dah tahu satu family. Maknanya kalau orang nampak, ini anak dia. Anak dia kat belakang tadi. Dia akan aware lah. Wow, sangat bagus pemikiran dia sangat-sangat bagus. So kalau anda nak cuba, pakailah baju sama. Satu family datang pakai baju sama supaya kenal each other. Okey, so apa sebenarnya yang akak dengan abang nak tengok sebenarnya di Pusat Sains Negara ni? Kita nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita kan, benda sains teknologinya lah, supaya orang mudah faham untuk belajar di sekolah itu je lah kan. Tapi kan kalau orang lain lah, mungkin pilihan tempat untuk berjalan-jalan adalah tempat-tempat laut, pantai, pergi taman tema permainan. Tapi abang dengan akak memilih untuk datang ke Pusat Sains Negara. Sebenarnya tempat-tempat yang macam tu kita dah pernah pergi. Macam tempat sini kita jarang-jarang pergi kan. So itulah kita ambil kesempatan cuti sekolah ni, kita bawa anak-anak kita. Okey, so adik enjoy, okey? High five. Yes, terima kasih abang, terima kasih kak. Alright, ini antara pengunjung-pengunjung kita yang ada kat sini. Jom kita tengok lagi antara tarikan-tarikan apa yang ada dekat Pusat Sains Negara. Macam-macam benda yang anda boleh belajar dekat sini. Antaranya ni, ada trek tenaga. Kita ada benda yang kita nak buat untuk kita jalankan tenaga tu. Kita kena berjalan, main alat muzik, bersembang arakan. Semua kita gunakan tenaga. Kena belajar ya dengan Profesor Haziq. Yes. Okay, so mana lagi kita nak pergi? Jom kita tengok lagi apa yang ada ni. Nampak abang? Assalamualaikum. Baik. Ini datang bawa anak ke datang bawa diri sendiri? Bawa family. Bawa mana family? Oh, ni family. Okay, so kenapa memilih Pusat Sains Negara untuk bawa family jalan-jalan ni? Satu bajet. Bajet betul, sangat murah kan? RM6 je tiket untuk masuk, RM3 untuk kanak-kanak. Sangat murah lah. Satu lagi, banyak benda ekstraktif lah kat sini. Kita boleh bagi dekat budak-budak cek, tengok, buat main. Orang kata yang bawa anak-anak datang Pusat Sains Negara ni, dia pandai sains. Dia minat sains. Abang adakah seorang yang meminati sains? Tak juga kot. Orang malah belajar. Tapi bila datang ke Pusat Sains Negara, dia boleh belajar sains dengan mudah, betul? Betul. Betul. Senang. Lagi-lagi kita sebenarnya tak berapa nak dapat benda ni setiap hari kat sekolah pun. Kita tak dapat nak belajar benda ni kan. Jadi, abang, ada orang yang tak nak datang Pusat Sains Negara ni macam orang kata macam baik pergi taman-taman, baik pergi pantai. Abang marah sikit orang ni. Marah tu tak tapi pada orang yang dulu agak pemalas belajar, baguslah datang sini. Jangan jadi macam kita dulu lah. Betul. Sini belajar. Datang sini belajar sama. Okey bang, terima kasih. Alright, jadi itulah dia antara komen-komen daripada pengunjung Pusat Sains Negara. Kalau anda memang orang kata masa sekolah dulu tak dapat nak belajar, tak dapat nak belajar sains betul-betul, inilah tempat untuk kita belajar sains di Pusat Sains Negara untuk kita tambah kecintaan kita terhadap sains. Okey, so itu antara apa yang menarik kat sini. Kejap lagi Aziz akan bersama dengan seorang orang kuat Pusat Sains Negara. Tapi sekarang ni jom kita tengok dulu antara permainan tradisional yang ada dekat Muzium Negara pula. Jom. Keseronokan bermain permainan tradisional dapat mengimbau kembali zaman dahulu kala yang tidak terdedah dengan penggunaan gadget seperti hari ini. Jom main permainan tradisional, inisiatif Muzium Negara ini menarik kunjungan ramai daripada pelbagai lapisan masyarakat dan usia. Sebanyak 9 jenis permainan tradisional seperti kelereng, batu seremban, congkak, capteh dan sebagainya memberi keterujaan kepada setiap pengunjung untuk mencuba dan mempelajari seni permainan orang lama. Sekiranya pengunjung tidak mengetahui cara bermain, papan tanda arahan terpampang di setiap stesen permainan dan juga dipantau oleh fasilitator yang bertugas di kawasan perkarangan. Walaupun didedahkan dengan banyak permainan menerusi gadget, putera Amar Al-Fatih Hairul Haizal, 9 tahun tidak kekok bermain permainan tradisional ini. Bulu ayam, sepak bola ayam. Tapi macam terjatuh sikit. Terjatuh sikit? Sakit lah jatuh? Tak, tapi bukan jatuh. Tapi pegang tu macam takut. Tak nak pegang? Uniknya lagi, setiap permainan tradisional yang diketengahkan boleh dimain dalam sebuah kumpulan yang besar. Bagi pensyarah Ahmad Hosni Mubarak, 38 tahun, dia menggalakkan setiap pelajarnya untuk mendalami cara permainan tradisional ini. Di
di mana bukan sahaja permainan tradisional ini menyihatkan tubuh badan, selain itu dia juga mengeratkan ukhuwah silaturahim sesama kita, tidak mengira apa juga bangsa. Dan juga permainan tradisional ini sebenarnya kita main sekarang ini sambil kita juga memelihara warisan negara kita. Baru perasan tadi ada satu permainan yang sangat jarang saya jumpa dan saya pun tak pernah pegang main, kelereng dan juga kaki hantu itu sendiri, amat mencabar. Roslan Abu Bakar, 52 tahun pula, gemar bermain sepak bulu ayam, kelerang dan sepak raga. Dia ternyata cukup teruja dan mengimbau kembali zamannya sewaktu kecil. Pada saya, permainan tradisional ni kalau kita tengok bukan sahaja dia boleh meningkatkan kita punya tahap kesihatan. Dan cara kita bermain, kalau kita perhatikan anak-anak kita sekarang ni, anak-anak kita bermain gadget, hanya satu kedudukan yang pasif, yang tak bergerak, hanya jari saja, senaman jari saja. Tapi dengan permainan tradisional ini, seluruh badan kita bergerak, dengan minda kita bergerak sekali. Keseronokan ini bukan sahaja memberikan satu kepuasan, tetapi dapat meningkatkan pergaulan sosial yang positif sesama bangsa. Kalau mereka datang, saya boleh cakap lah. First, yang tu memang seronok. And then kita dapat macam bonding dengan kawan-kawan yang baru. Lepas tu dapatlah macam main permainan tradisional yang lain. Sebab saya Punjabi kan. So lain, lain kaum. So bolehlah dapat main kaum lain punya permainan tradisional. Keistimewaannya di sini bila pengunjung datang ke Muzium Negara ni, dia dapat merasai sendiri pengalaman bermain permainan tradisional itulah. Dia boleh mencuba sendiri dan merasai sendiri macam mana orang-orang dulu main permainan tradisional. Moga usaha ini akan berterusan selain memastikan warisan sepanjang zaman dipelihara dan tidak hilang ditelan arus kemodenan. Baik, kembali semua dalam Malaysia hari ini. Kalau Haziq berada di Pusat Sains Negara, kami di studio pun kami bawa saintis tau. Saintis hebat dan juga saintis cilik. Tersenyum saintis cilik bila saya cakap saintis. Okey, kita perkenalkan ini dia Coach Nurul Aini Ruhaiza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saintis-saintis yang cilik ya. Siapa nama? Muhammad Fatih. Ya. Angkat tangan. Oh, tere. Okey, Wan Nur Afrina dan Wan Nur Insyirah. Okey. Nampaknya bahan-bahan semua ada kat meja ni. Ni ada warna hijau, warna kuning ni ada apa ni, Coach? Soda. Okey. Kita nak tahu hari ni apa? Eksperimen apa yang akan dibawa? Okey, hari ni kita nak buat Slurpee. Slurpee minuman tu kan? Betul. Bayangkan kita tak ada mesin tau dekat rumah. Tapi kita boleh pakai barang-barang dekat rumah kita je. Okey. Boleh buat Slurpee. Mungkin cikgu Coach boleh tunjukkan Coach Aini macam mana, apa yang bahan-bahan yang perlu diperlukan? Okey. So, yang ni sirap biasa. Tak kisahlah ambil air sirap apa-apa. Okey. Sirap Ribena pun boleh ke? Apa ke? Anggur ke? Mangga ke? Oh, ya ke? Okey, sirap apa-apalah, anggur ke apa air yang berperisa. Okey, kita just masukkan je dekat dalam. Kita boleh buat ke? Boleh, jom kita buat bersama-sama. Okey, masukkan dalam kontainer. Okey, lepas tu? Okey. So, lepas tu okey. Okey. Tuangkan garam. Okey, macam ni je? Letak macam ni je? Letak je. Okay. Senang. Okey, ni garam. Kita masukkan garam. Garam berapa banyak ni? Coach nak lagi kan satu balang garam mak dia ambil kan? Payah pula. Dalam 2 sudu macam tu lah. Oh, ni 2 sudu besar 2 sudu besar. Okey. Lepas tu kita masukkan ais. Kita masukkan dekat Okey, ais berapa banyak ni? Satu. Okey, untuk proses ni sebenarnya, okey, kita apply konsep garam ni. Garam ni dia sebenarnya dia akan mencairkan ais. Tetapi bila ais tu cair, suhu takat lebur dia akan menurun. So dia akan jadi lebih sejuk daripada takat lebur ais yang sebenar. Takat lebur ais sebenar ialah 0 degree Celsius. Tapi bila kita dah letak garam, dia akan lebih rendah.
Untuk buat pembukuan tu lah lebih so dia akan cepat sejuk. Okey? Okey. Coach Aini sebenarnya adalah kita dalam fizik, sains dan sebagainya sejak 2012 lagi. Tapi bayangkan video yang dibuat di TikTok tu tentang eksperimen sains FYP pula dekat TikTok. Teruslah ada minat baru pula nak buat kongsi eksperimen sains di laman media sosial ya. Betul. Okey, saya masukkan lagi sikit. Jadi kita tutup. Lepas tu ini part yang paling best sekali lah. Apa tu? Tengok garam, ais, bekas. Bekas tak kisah bekas apa. Ambillah apa-apa macam ni saya bawa ni sebab apa? Sebab nanti kan nak raya. So bekas kuih raya tu saya tak pakai kan. Adik-adik minta dulu permission daripada ibu bapa. Jangan main ambil je. Sekejap lagi kan mak cari bekas kuih jom hidang. kita tutup. Kita tutup. Alright. So sekarang ni kita ada garam dengan ais. Garam dia akan mencairkan ais tapi akan menurunkan takat beku ais. So dia akan jadi lebih sejuk. Okey, boleh? Okey. Right. Ready? 1, 2, 3. Kejar! Jadi digoncang. Kalau satu rumah buat, ini kan bising. Okey. Nanti sekejap lagi kita akan tengok magic ya. Goncang, goncang. Goncang pasal Afina, goncang. Okey. Dah sejuk tak? Kat tangan dah sejuk kan? Okey, cuba kita tengok hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi. Okay, kalau tengok dekat dia, cuba terkeluarkan. Nampak? Dah ada ais dekat dalam. So kena goncang lagi ni? Kena goncang lagi sikit. Boleh? Boleh. Okay. Lambat lagi 10 minit. Okey. Kita ketat-ketat goncang. Maknanya kita kena goncang sampai dia bersih betul. Dia akan jadi macam ais. Boleh? Okey, cara yang lain tu. Alright. Kita try. Penek. Okey, see? Dia dah keras. Cuba nampak. Dia dah jadi aiskrim. Dia jadi slurpee. Okay, kalau kita biarkan, dia akan jadi keras lah. So, kita goncang supaya dia dapat flake-flake macam tu. Okey, garam dan ais tu sebenarnya dapat membekukan sirap ni. Baik. Garam tu lah yang menyebabkan dia. Okey, itu semua kita dah boleh makan. Dah boleh makan? Oh, macam tu je? Dah siap. Okey, gunting. Ini nak kena goncang lagi? Ya, ada cawan. Okey, sepatutnya kita kena basuh lah dulu. Tapi kita punya, ni kan saya potongkan. Sejuk. Okey. Wih, sejuk pula tu. Angkat ais. Okey, jom kita masukkan dalam cawan. Baca bismillah dulu, Santis. Alright, boleh. Fatih, Afrina. Insyirah, okey? Tangan teguh ke? Leguh sikitlah. Kalau saya buat program, budak-budak memang suka betul lah ni. Ini memang dia boleh makan sudut boleh ke? Boleh memang kita. Saya punya. Nampak tengok. Dia punya ais. Boleh saya tinggalkan sikit untuk awak untuk rasa. Umi kena tambah sikit ais kat awak. Goncangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba rasa. Afrina ambil Umi. Mungkin tadi tak betul. Sedap. Betul lah. Rasa slurpee yang kita selalu beli tu. Okey. Coach, ini dah siap. Satu lagi apa lagi? Magic nak buat ni. Magic ni. Saya nak tunjukkan magic biasa. Okey, tengok ni Okey, ini semua sains lah Okey, biasanya kita belajar dekat dalam fizik lah. Tapi bila dengan kanak-kanak kita boleh jadikan dia magic. Hanya orang yang belajar sains dia tahu. Sama dia ada magic ataupun dia sains sebenarnya. Okey, cuba korang tengok ni. Okey. Ni apa Ni air biasa. Okey, yang tu? Ini nama dia Cartesian diver. Okey. Tengok ada tak benang kat sini? Tak ada Ini telus tak ada. Okey. Okey. Cuba tengok Saya panggil dia. Cuba panggil turun cuba cakap. 1 2 3. Turun. Okey, cuba suruh dia naik. Naik. Cuba. Tak cakap. Saya cakap. Bukan saya pegang. Jangan. Kan tak jadi magic ni. Okey. Turun. Tiba-tiba. Turun. Oh, tak boleh Turun. Tapi macam mana dia boleh turun? Okey. Konsep dia macam ni. Ini adalah konsep kapal selam. Okey. Yang macam ni kapal selam tu boleh menyelam dan macam mana kapal selam tu boleh naik atas balik. Okey. Dekat dalam kita ada straw. Dalam straw tu kita ada bubbles ataupun ada udara. So, yang ini ada pemberat saya pakai plastisin je. Okey. So, sebenarnya dia punya trik tekan je betul. Cuba tekan.
Cuba tekan betul-betul. Tekan. See? Okey, bila kita tekan, okey, tekanan tu akan sama rata dekat satu botol ni dan air tu akan masuk dekat dalam straw tu. So straw tu jadi berat dan dia akan turun. Jadi kepada mereka yang tekanan bekerja, bolehlah ada benda kena marah dengan bos, perlu ada letak atas meja. Bos marah buat sini je depan muka bos. Bos nampak tak magic tak bos kan? Okey, ini fizik lah. Ya, ini fizik. Yes. Tapi dia simple things. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar daripada sini sebenarnya. Kalau dalam topik SBM tu lah. Baik. Sepengalaman Coach Aini sendirilah, bagaimana sebenarnya bila melihat kan sepatutnya kita kena jadikan sains ni satu benda yang menarik. Betul. Dulu kita rasa sains susahnya, ya Allah. Betul. Bagaimana sebenarnya nak terap benda tu pada anak-anak kita? Okey, macam saya kan daripada kecil memang saya bagi anak-anak saya explore. Macam saya membesar pun memang saya banyak explore lah. Parents saya memang biar je saya explore. Dia memang bagi saya main macam-macam semualah. Okey, cuma sekarang budak-budak banyak biasalah gadget semua tu kan. Tapi that's why lah saya ada satu inisiatif untuk buat konten melibatkan sains ni. Supaya daripada kecil budak-budak tu dia minat. Dan sains ni sebenarnya jauh daripada kanak-kanak tau. Sebab apa dia anggap sains ni kena dalam lab. Betul. Kena ada kena ada semua peralatan-peralatan lab tu. Okay? Tapi sebenarnya sains tu dekat rumah je. Jom kita buat pakai ni. Jom kita try. Sempat tak? Okey, sempat jom. Okey, kita buat. Okey, jom. Ini dipanggil sebagai lava lamp. Kita hanya menggunakan tindak balas. Ini kimia lah Yang tadi tu fizik. Okey, yang ni kimia. Kita hanya menggunakan tindak balas kimia antara asid dan alkali. Okey, ini adalah soda bikarbonat. Alright, jom kita buka lampu dulu. Sebab kita nak main lava lamp. Sebenarnya dia elok dibuat dalam suasana yang gelap, baru dah cantik. Okey. Boleh. Alright. Okay, boleh. Kalau kita pusingkan ini adalah kawan-kawan. Boleh. Saya boleh kawan-kawan baru. Tekan je. Boleh tekan ke? Je. Tekan. Jatuh. Okey. Dah. Alamak, Afrina okay, tak ada ni. Memesh saya tolong. Boleh. Afrina dia perlukan tenaga. Tadi dah penat guncang tengok. Kesian dia. Okey. Ni kita tepi sikit lah. Okey. Jom. Alright, jom masukkan minyak dulu. Jom kita masuk minyak. Oh, ni minyak. Pusing dia punya penutup tu pusing. Okey, kita letak minyak. Macam mana? Boleh? Tak apa. Kalau nak pakai yang besar pun boleh. Cepat laju sikit kan? Okey. Buka yang besar tu. Minyak berapa banyak, Coach? Tuang je semua. Semua? Okey. Alright, cantik. Kita buka terus yang besar lah. Senang, cepat laju. Okey. Okey, minyak. Alright, now kita letak cuka. Okey, ini cuka yang dicampur dengan pewarna. Ini semua ada kat rumah. So, campurkan semua? Kita letak slow-slow. Tak slow-slow. Tu okey dah. Lagi sikit. Lagi sikit. Lagi sikit. Okey, boleh tak anak-anak? Okey, letak sikit. Boleh ke? Lagi sikit lagi. Lagi. Lagi sikit. Lagi sikit. Okey. Okey, tunggu. Okey, kita tunggu. Kita tunggu dia punya reaction. See? Saya punya. Baik. Ada reaction. Okey. Boleh close up sikit bang. Dia kat comel je kat situ. Boleh nampak ke? Kena macam ni. Macam tu. Okey. Sementara kita tengok apa yang akan terjadi nanti. Dia akan ke atas. Okey, sebab reaction between alkali dengan asid dihasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. So yang naik atas ni ialah gas lah. So kenapa kita letak minyak? Ya. Tu dah jadi. Tahniah. Okey. Menarik hari ini. Okey, kawan-kawan, kita nak jumpa kawan kita dekat Pusat Sains Negara pula. Boleh tak? Okey, boleh. Cakap boleh. Kawan-kawan saya kata okey, jom Haziq. Apa yang ada menarik di sana? Silakan di Pusat Sains Negara, Haziq. Boleh letak ais lagi sikit. 1, 2, 3, go! Tunggu! Nampak? Tak boleh. Diorang pakai seluar licin. Okeylah. Kita pakai seluar jeans kasar. Dekat dalam Pusat Sains Negara ni ada satu lagi tempat yang dinamakan Obstura XR. Okey, ni ada geng-geng Politeknik. Nilai. Thank you guys sebab main slide dengan Aziz tadi. Kita jumpa lagi. Bye. Okey, so untuk cerita lebih panjang lagi pasal apa yang ada dekat dalam ni, dengan hanya tambahan RM8 anda boleh cuba macam-macam benda. Kita bersama dengan penolong pegawai sains iaitu Encik Muhammad Salih Sanusi. Assalamualaikum.
Salam. Okey, terus. Okey, kita share. Okey, Cik Muhammad Saleh. Mungkin kita boleh ceritakan apa yang ada yang pengunjung boleh dapat dengan tambahan RM8. Okey, saya explain dulu. Galeri ni yang bertemakan seni sains digital, minda fizikal. Kat sini kita ada 7 bahan pameran yang menarik, yang interaktif untuk pengunjung datang ke sini. So kita ada luncur pelangi, kita ada metro tekno, kita ada jelajah biru, kita ada riak rimba dan kita ada crime venture yang menarik di sini, di mana pengunjung boleh bermain dan sambil bermain permainan yang menyeronokkan. Cik Muhammad Saleh, takkan kita nak pergi sini je. Jomlah kita bawa jelajah biru. Jom. Kita masuk dekat tempat jelajah biru. Jom. Tempat ni merasa macam masuk dekat dalam laut, dekat dasar laut. Nampak tak? Nampak tak? Cantik sangat-sangat. Okey, mungkin Encik Muhammad Saleh boleh ceritakan apa sebenarnya kehebatan dan apa yang best dekat dalam jelajah biru ni? Okey, yang best kat sini kita ada memaparkan konsep di dasar lautan. Kat mana kita ada ikan paus. Kalau tengok kalau nanti akan keluar ikan paus, kita ada konsep. Okey, kita tunjukkan ikan paus. Okey. So bagaimana ikan paus mencari mangsa dia. Okey. Satu ketunjuk standby. Ikan paus. Okey. Ikan paus tak keluar lagi. Berapa lama lagi ni Encik Saleh? Dalam a few seconds sahaja. Kita akan nampak kejap lagi ikan paus tu akan makan mangsanya. Maknanya pemangsa makan mangsa. Ya, okey. Sikit lagi kita akan nampak ikan paus. Ikan paus besar. Mana ikan paus? Kita mencari lagi ikan paus. Oh, yes, itu dia. Ikan paus dah keluar. Oh. Yes, itulah dia. Jelajah biru, kita akan nampak ikan paus tu mencari mangsanya. Jadi, selain daripada jelajah biru ni, Encik Saleh, apa lagi yang ada? Jom kita tengok. Okey, kita ada Metro Techno punya station. Okey. Ni apa yang ada kat sini? Okey, kat sini apa yang pengunjung boleh buat adalah mengambil kertas mewarna. So, diorang akan mewarnakan kertas mewarna yang ada di sini. Okey. Ikut kreativiti masing-masing. So diorang boleh mengikut kreativiti. Apa yang diorang color kat sini, nanti kita akan scan kat depan ni. Okey, mari kita tunjuk contoh. Okey, ni kita akan scan apa yang dah pun di color tadi. Apa akan jadi? Apa yang jadi nanti, paparan yang kenderaan yang diwarnakan ni kita akan muncul di depan paparan skrin ni. Dia akan keluar kat sini. Bila akan keluar ni? A few second juga. Okey. Lukisan tadi? Oh, tu dia. Wow. Kereta tadi dah keluar. Mengikut warna apa yang kita color kan. Sebenarnya dia ada 7 kan. 7 tempat yang kita boleh pergi kat dalam ni dengan hanya tambahan RM8. Ada lagi ke? Okey, jom. Encik Saleh nak bawa last. Ini last. Ini last kita bawakan kepada anda. Anjang pula. Anjong Maya. Okey, dalam ni apa pula ada? Mungkin secara ringkas Encik Saleh boleh cerita? Okey, kat sini kita menerapkan konsep virtual reality, di mana kita ada Dash Attack. Dia punya session akan start dalam 10.30 pagi. Okey. Jadi kalau anda nak dapatkan pengalaman yang baru dengan tambahan RM8 sahaja, anda bolehlah bawa anak-anak anda. Tambah yang sangat berbaloi dan sangat berpatutan, anda boleh datang ke Pusat Sains Negara sekarang. Aziz ada kat sini lagi, ramai lagi orang yang ada di sini. Jadi, terima kasih kepada anda yang ikut Aziz jelajah Pusat Sains Negara. Cintailah sains. Kita bersama dengan Fariha On kembali. Baik, Haziq. Seronoknya di Pusat Sains Negara. Kat sini seronok juga tak? Seronok. Masih lagi, inilah dia hasil dia. Dia punya bubuih tu naik ke atas. Cikgu-cikgu punya cantik. Saya punya dia keruh dah. Okey. Nak buat lagi ke? Okey. Sambung kat rumah lah nanti yang minta garam kat mak. Okey, terima kasih kepada Insyirah, Afrina, Fatih dan juga Coach Aini. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ni. Mungkin ada sedikit kata-kata pada anak-anak kat rumah tu. Okey, nanti kalau duduk rumah, anda dah tahu kan eksperimen hari ni senang je, boleh buat sendiri dekat rumah. Buat sendiri dekat rumah, mintalah kat mak garam, air sirap semua tu, boleh buat. Okey. Buat sekali dengan ibu bapa lah lagi seronok. Betul. Buat sekali dengan ibu bapa. Kita nak berehat seketika, kembali nanti kita akan kongsikan sedikit berkenaan dengan peluang infak dan wakaf kepada pembinaan masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Semasa lepas ini di MHI.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Kita nak teruskan pengisiannya. Kalau tadi kita dah bersains dan sebagainya, ini perlu kita imbangkan pula. Peluang infak dan wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Jadi untuk meneruskan berkenaan dengan perkara ini bersama dengan Ustaz Muhammad Hafizuddin, merupakan pegawai Perbadanan Wakaf Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya. Ya, okey. Kita sila maklum bahawa sebagai pegawai di Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi sebenarnya mungkin boleh terangkan juga Ustaz peranan Ustaz ni dalam pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Baik, soalan yang baik ya. Alhamdulillah. Jadi di antara peranan Perbadanan Wakaf Selangor dalam membantu pembinaan Masjid Kota Warisan ini adalah dengan membudayakan dan memudahkan amalan berwakaf. Dan salah satu caranya adalah dengan pihak Perbadanan Wakaf Selangor memberikan kelulusan ataupun kebenaran kepada barisan AJK pembinaan ini untuk membuat kutipan kepada masyarakat awam. Dan untuk makluman semua, alhamdulillah, pada tahun 2022 yang lalu, Perbadanan Wakaf Selangor telah memberikan kebenaran kepada Masjid Kota Warisan Sepang untuk membuat kutipan. Dan hari ini alhamdulillah telah terkumpul sebanyak 2.8 juta, yang mana kesemua amount ini akan dihantarkan ke Perbadanan Wakaf Selangor untuk dilakukan proses pengauditan dan sebagainya, sehingga satu masa nanti apabila telah cukup peratusan yang disyaratkan oleh pihak JAIZ, maka barulah akan dimulakan projek pembinaan bagi masjid ini. Jadi sebenarnya berapa banyak yang diperlukan untuk pembangunan juga pembinaan masjid ni? Okey, total jumlah projek ini adalah sebanyak 25 juta. Dan walaupun kita lihat sekarang ni baru ada 2.8 juta, tapi tanpa usaha dan juga tanpa promosi seperti ini, jadi bagaimana 28 juta tu nak dicapai dan bagaimana pula 25 juta tu nak dicapai? Jadi dengan usaha dan juga peranan daripada Perbadanan dan juga barisan AJK pembinaan ini sangat memainkan peranan dalam menjayakan projek masjid ini. Dalam kita memohon untuk sumbangan orang ramai semuanya, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kan kelebihan kita berwakaf ni Ustaz, apatah lagi dalam pembinaan masjid ni. Okey, kalau kita lihat kelebihan berwakaf ini sangat banyak, Cik Farihah ya. Dan ia juga adalah satu amalan yang baik dan juga dilakukan sendiri oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membangunkan masjid, maka Allah akan membangunkan sepertinya di syurga. Ini adalah salah satu janji daripada Nabi SAW. Jika janji manusia itu pun kita tagih, janji manusia itu kita tagih. Janji suami kepada isteri, janji isteri kepada suami, janji bapa kepada anak. Anak pun tagih, tapi ini adalah satu janji yang mana Nabi SAW menyatakan Allah akan bangunkan juga sepertinya di syurga. Jadi sangat besarlah kelebihan berwakaf ini, dan juga ia adalah salah satu daripada sedekah jariah. Yang mana sedekah jariah ini kita tahu ianya adalah bentuk amalan yang berpanjangan, pahalanya ila yaumil qiyamah, sehingga hari akhirat. Itu memang janji pasti tu. Pasti. Buat memang terus dapat. Betul, betul. Ustaz, mungkin bagaimana cara untuk berinfak ni untuk Masjid Kota Warisan? Okey. Di antara cara dan galakan yang kita boleh lakukan, di antara cara yang kita boleh lakukan adalah dengan melayari laman sesawang Masjid Kota Warisan ataupun di media sosialnya, dan kemudian boleh lihatlah di kaca TV sidang penonton sekalian, boleh melalui secara atas talian ataupun hubungi nombor jawatan kuasa yang tertera di kaca TV. Dan kemudian selain itu juga, kita di Perbadanan Wakaf Selangor juga memudahkan masyarakat hari ini untuk berwakaf dengan adanya tabung-tabung wakaf Selangor yang diletakkan di hampir 80 masjid di sekitar negeri Selangor. Dan kemudian adalah 30% daripada jumlah kutipan tersebut kita kembalikan kepada masjid-masjid. Dan selain itu juga, Masjid Kota Warisan ini antara kelebihannya adalah kita boleh sedekahkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Sedekah wakaf ini pahalanya kita boleh berikan kepada orang yang telah meninggal. Kerana dalam hadis Bukhari, Nabi bagi tahu seorang lelaki keluar musafir. Dia balik musafir, dia dapati mak dia telah meninggal dunia. Lalu dia datang jumpa Nabi SAW, lalu dia bertanya, "Falaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Ada tak pahala sekiranya aku bersedekah untuk arwah ibuku? Lalu Nabi sebut, "Na'am, fatasaddaq anha." Jadi ada, sedekahlah untuknya, Nabi bagi tahu. Jadi jadikanlah wakaf ini juga sebagai satu bentuk hadiah. Waktu hidup kita berbakti kepada ibu dan ayah kita,
Mengapa apabila mereka telah meninggal dunia, kita tidak berbakti kepada mereka? Jadi teruskanlah berbakti kepada ibu dan ayah kita. Salah satu caranya adalah dengan berwakaf untuk masjid Kota Warisan Sepang ini. Jadi semoga wakaf kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya dapat menyiapkan pembinaan masjid ini di masa yang akan datang. Bila tadi Ustaz kata memerlukan 25 juta, mungkin masjid ini bukan saja untuk tempat ruang solat dan sebagainya, tetapi mungkin lebih besar merangkumi kemudahannya tu. Betul. Dan kalau kita lihat masjid ni, dia tidak hanya tertumpu lah. Kawasan masjid ni tidak hanya tertumpu untuk kawasan ibadah saja, untuk tempat ibadah saja. Ia juga adalah tempat untuk masyarakat bermuamalah, untuk kenduri, kenara dan sebagainya. Dan kalau kita lihat masjid ini sangat bagus kerana dia menyediakan pelbagai kemudahan untuk masyarakat, untuk orang kurang upaya dan sebagainya. Jadi pembinaan yang akan berjalan pada satu masa nanti insya-Allah akan memudahkan urusan masyarakat, terutamanya di kawasan Kota Warisan itulah sendiri, yang mana di situ belum ada sebuah masjid pun kalau kita lihat. Dah hampir 20 tahun dah kawasan itu. Jadi pembinaan ini sangat-sangat diperlukan. Jadi saya menyeru kepada sidang penonton yang menonton MHI pada pagi ini, yang sedang bersarapan dan sebagainya, ambillah peluang ini, rebutlah peluang ini. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, fastabiqul khairats, bersegeralah melakukan kebaikan. Jadi hari ini ada peluang, ada ruang. Jadi sama-sama kita berwakaf, ambillah peluang ini, wakafkanlah sebahagian harta yang kita ada. Nak wakaf hari ini pun dah mudah, Cik Fariha. Dah tak payah nak wakaf tanah dah. Kalau ada tanah boleh wakaf tanah, tapi hari ini kita boleh wakafkan wang tunai. Betul, insya-Allah. Wang tunai kita, dengan wang tunai wakaf itu kita boleh jadikan wakaf. Betul. Untuk pembangunan tabung pembangunan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Hafizuddin, merupakan Pegawai Perbadanan Wakaf Selangor. Banyak sekali yang telah dikongsikan. Moga-moga apa yang dikongsikan ini kita ambil dan kita salurkan kembali. Ini dunia dan akhirat, bukan dunia aja. Dunia dan akhirat. Janji itu pasti yang telah diberikan tadi, diberitahu oleh Ustaz tadi kan. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita ada artis comel orangnya, cantik, nama dia Fatia. Jadi lagu-lagu yang akan dinyanyikan dia, apa dia? Semua selepas ini di MHI. Jangan ke mana-mana.
Sempurnanya suara dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Fathia merupakan artis baru di bawah naungan Universal Music. Selamat datang untuk memeriahkan dunia industri seni. Baik, ini bukan single pertama, tetapi Fathia dah ada 3 single. Betul. Okey, mungkin boleh ceritakan single pertama tu bila kan? So single pertama Fathia keluarkan masa at the end of 2021. Lagu English. Oh, okey. Nama dia My World 2. So debut tu nak tunjukkan I guess standing up for yourself and nak empower other people lah. Berani kalau selalu kan artis Melayu kalau buat single English ni lagu dia takut juga dia punya respon. Tapi masa tu macam mana? Yeah, okay. I think sebab lagu pertama kan and masa tu Fathia memang dah lama kat TikTok yang nyanyi lagu pun banyak lagu bahasa Inggeris juga. Dah followers tu kan. Okey. Ini merupakan single ketiga Bait Rasa. Dia ada macam pengaruh macam Indonesia sikit ya. Betul. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit lagu ni Bait Rasa, siapa yang penciptanya, liriknya? So lagu ni dikompos and dicipta oleh Ezra Kong. Nak tunjukkan sisi yang lebih romantic dan feminine sebab sebelum ni tak ada kandungan cinta pun. So lagu balada and lagu bahasa Melayu, so just nak try benda baru lah. Ya, ni benda baru dari sisi Fathia juga ke? Yes. Okey, tengok tadi video klip cantik Itu dekat mana tu? Tak ingat kat mana tapi yeah, very nice. Production is Studio Kuasa and banyak bunga and actually music video tu direkod laju sikit. So masa tu macam rap juga sambil nak nampak ayu. So awak memang suka menincang boleh lah segala juga. Oh, okey. Tadi penerbit cakap, boleh rap ke? Tak. Oh, tak. Okey, ada seorang yang cakap, dia kata, suara Fathia ni kalau nyanyi lagu Disney lah dan sebagainya, sedap sangat. Lepas tu dia cakap, Kak boleh lah cakap dengan dia, boleh tak nyanyi sikit nak dengar? Nyanyi sikit? Disney? Sebab dia kata suara awak sangat-sangat sesuai kalau nyanyi lagu itu. Okay. I'm just like you, you're just like me. It's something anyone can see. I don't know. Wow. Macam tengok kartun lah. Memang suara tu memang awak tahu ke memang suara awak tu suits dengan tu? Ramai orang cakap. Tapi masa first masuk TikTok pun Fathia memang suka nyanyi lagu Disney. Cover Disney dan sebagainya. Baik. Okey, sebagai pendatang baru ni, sebab ini baru single ketiga. Jadi apa harapan Fathia dengan lagu yang sisi baru dari awak sendiri, kan lagu yang romantik dan sebagainya? Fathia harap semua orang boleh terima lagu ni. And I think message dalam lagu ni pun banyak orang boleh relate sebab pasal cinta and cherishing the people around you. Yeah, I hope people stream it. Then continue to support Fathia. Okey. Mungkin peminat-peminat Fathia, ini lagu terbaru. Kat mana lagi boleh? Mungkin awak ada perancangan untuk bersama dengan peminat ke? Kan? Maybe in the future. So sekarang tengah buat lagu lagi and hopefully one day kita boleh buat satu showcase tu. Kan, showcase tu penting juga. Kalau ada followers dah ramai, pastinya itu antara nanti oleh peminat. Baik, Fathia, ada kata-kata terakhir untuk peminat? Thank you support Fathia selama ni. And follow saya di TikTok dan semua digital platform @thisisfathia. Okey, Fathia. Baik-baik rasa. Jangan lupa peminat-peminat Fathia ikuti perkembangan Fathia juga di TikTok lagi. Instagram ada? Instagram ada. Facebook pun ada. Facebook pun ada. Itu generasi akak ni. Okey, terima kasih banyak Fathia sekali lagi. Semoga berjaya dalam bidang industri seni ini. Ya. Keep strong. Okey, terima kasih juga kepada penonton Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Nampaknya Haziq mungkin sudah tenggelam di buai dengan Pusat Sains Negara. Tak apa lagi permainan dia main di sana. Pastinya itu menyeronokkan dan juga menarik. Ibu bapa boleh bawa anak-anak ke sana juga. Esok, santai hujung minggu, kita bawakan Pesta Angin Timur dari Perlis. Permainan desa. Ini juga menarik. Ini lama dah kita bawa anak-anak kita untuk permainan desa. Baik, terima kasih semuanya. Jaga diri. Rancang juga perjalanan, cuaca ni bawa payung dan sebagainya, kita tak tahu, tiba-tiba hujan je. Okey, jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum. Singkat saja, namun bagiku ya cukup sempurna.